yang pertama dalam kitab ini, iaitu kitab Muqaddimah dan jilid yang pertama, ya. Kita masuk dalam bab yang pertama. Bab yang pertama yang menyatakan tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau kita dekat sekolah ni kita pelajaran tauhid lah. Pelajaran tauhid, yang mentauhidkan, nak mengasahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu-ilmu yang boleh kita yakin, yang boleh mengasahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam kitab ni, artinya demi sesungguhnya Tuhan kamu hanya satu. Dia petik dari surah As-Saffat. Ayatnya yang berbunyi, inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kamu hanya satu, ya. Itu. Dan ayat yang lain yang diterangkan juga, yang bermaksud dan tidak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah yang Maha Asa lagi yang mengatasi kekuasaannya. Dia petik dari surah Sad ayat 65. Wa ma min ilahin illallahal wahidul qahhar. Mana dia? Kemudian ayat lagi satu dia petik juga, dia katakan maka hendaklah engkau berusaha mendapatkan ilmu yang meyakinkan kamu. Dapatkan ilmu yang meyakinkan kamu bahawa tiada ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Di sifat-sifat yang dikatakan ketuhanan itu hanya Allah sahaja. Tuhan bagi kita lah. Disebut dalam surah Muhammad, iaitu dia kata fa'lam annahu la ilaha illallah, yang selalu sebut kalau kita zikir tahlil tu, fa'lam annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan ayat-ayat yang lain lagi disebut juga, iaitu kerana sesungguhnya sesangkaan zan tak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran, i'tikad. Jadi kalau setakat zon saja, ya, tak boleh meyakinkan i'tikad, tak boleh beriman, tak boleh mengatakan tentang keyakinan. Zon dengan sifat zon itu tak boleh meyakinkan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ni mesti dengan yakin, ya, ilmu yang yakin, yang boleh menyebabkan, ilmu itu yang boleh menyebabkan kita yakin, itu ilmu Allah lah, ya. Dalam ayat lalu kita baca alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilman yaqin. Ya, ilmu yang meyakinkan kita, itu ilmu yang boleh, ilmu lah yang boleh meyakinkan kita untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu dia kata, ayat itu, ayat 36 dalam surah Yunus, dia kata inna zanna la yu'ni minal haqqi syai'a. Maksudnya tadilah tak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran, ya, iaitu i'tikad. Zon tak boleh, ya, menentukan yang hak itu, yang benar, yang sebenar. Baik, itu ayat-ayat yang menjelaskan, ya, tentang itu. Dan disebut ketuhanan ni dalam bab ayat yang dikata ayat 65 tu, bab ketuhanan surah Sad itu, maksudnya disebut di sana yang bersifat ketuhanan tu ialah yang terhampir padanya dua sifat, ya. Yang kata yang boleh kita katakan ketuhanan tu hampir dua sifat yang menjadi sebagai ibu bagi segala sifat kesempurnaan Tuhan, iaitu yang pertama dia kata
terkaya daripada segala yang lain-lain, tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Dia terkaya, maksudnya dia tak berhajat kepada siapa-siapa. Jadi kalau kita nak argue di sini, orang jahiliah disembah berhala tu, kan? Berhala tu berhajat. Mana boleh jadi berhala kalau tak ada orang buat berhala, kan? Dia buat berhala, kemudian dia sembah berhala. Jadi ketuhanan, Tuhan tu dia katakan, sifat ketuhanan tu dia tak berhajat kepada sesiapa. Dia dikatakan, itu yang pertama disebut dalam bab ketuhanan lah, dalam ayat yang dikatakan wa ma min ilahin illal wahidul qahar, illallah wahidul qahar. Itu maksudnya di sana yang pertama mesti dia terkaya, tak berhajat. Orang kaya ni memang tak berhajat kepada siapa-siapa. Tu yang terkaya, kan? Kalau dia berhajat lagi kepada siapa, dia bukan kaya. Kita kata kita kaya billionaire, tapi kadang-kadang kita berhajat kepada orang untuk membantu kita dan sebagainya, kan? Itu sifat ketuhanan yang ada kepada, sifat yang boleh menyebabkan dia tu dianggap sebagai tu, dikatakan sebagai Tuhan. Jadi kalau berhala tu ternafi langsung lah, tertolak langsung, tak ada, sifat tu dah tak ada dah, kan? Dan tidak berhajat kepada siapa. Dan yang kedua dia kata menjadi tumpuan bagi sekalian makhluk. Jadi makhluk tu akan, tak kiralah makhluk apa pun, maksudnya dia akan beri perhatian, tumpuan, yakni dia sentiasa dituju dan dihajati oleh tiap-tiap yang lain untuk memohon. Maksudnya dia tu tempat orang nak memohon lah. Semua orang berhajat kepada dia, kan? Sebab tu Fir'aun tu dia kata dia Tuhan. Fir'aun tu dia kata dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, disebut akulah Tuhan, dia kata dalam Al-Quran, ya, dia sebut Nabi, ya, Allah sebut kepada Nabi SAW, ya, bagaimana Fir'aun tu dia kata Tuhan. Sebab apa? Sebab dia sangka bahawa semua orang tu tertumpu kepada dia. Ni orang tu akan, maknanya kuasa dia, dia boleh bunuh orang tu, dia boleh hidupkan orang tu. Itu Fir'aun. Sampai begitulah, ya, keadaan dia, sampai dia mengaku dirinya tu Tuhan, ya. Tapi akhirnya dia tak mampu, dia berhajat juga kepada yang lain, ya, dia berhajat juga kepada yang lain, ya. Tapi last kali dia surrender lah, kan? Dia kata aku beriman dengan Tuhan kamu wahai Musa, ketika dia nak tenggelam dalam laut merah, ya, ketika dia nak nazak, dah nak mati dah, nak tenggelam dalam laut merah tu, dia kata aku beriman dengan Tuhan kamu ya Musa. Tapi ketika itu dah terlewat lah, ya, waktu nazak ni dah terlewat dah, tak boleh terima dah, kan? Sebelum tu dia tak mau, dia masih kuat lagi mengatakan dia tu Tuhan, ya. Ataupun yang kedua tadi sambungkan, sama ada dengan tutur kata ataupun dengan keadaan semula jadi ataupun dengan persediaan yang azali akan segala keperluan dan kesempurnaan masing-masing. Maksudnya itulah yang dikatakan yang kedua tadi, menjadi tumpuan bagi sekalian makhluk, yakni yang sentiasa dituju dan dihajati orang hendak pada dia oleh setiap-tiap yang lain untuk mohon, sama ada dengan tutur kata, dengan apa orang nak berdoa dengan dia, ya, ataupun dengan keadaan semula jadi, ya, ataupun dengan persediaan, ya, yang azali, dan keperluan yang kesempurnaan masing-masing. Itu dalam ayat itu nak menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat ketuhanan, ya. Dengan ilmu tu kita tahu itu sifat yang ada Tuhan tu, dia mesti bersifat begitu, kan? Belum sampai kepada sifat wujud, qidam, baqa' tu, kan? Dia buat ceritakan asasnya dulu. Kemudian yang kedua dia kata dalam ayat yang maksudnya, maka hendaklah engkau berusaha untuk mendapatkan ilmu, ya, yang meyakinkan kamu bahawa tiada ada Tuhan yang bersifat dengan Tuhan maka Allah. Itu juga dia kata yang kedua, sayugia dia katakan diketahui bahawa
ada yang pertama, dia kata bahawa yang pertama, pendapat yang terbukti kepastian yakin dengan hakikat sebenar. Pendapat maksudnya kita nak bukti kepastian, pasti betul, tepat dan hakikat yang sebenarnya, ya, itu dikatakan ilmu. Itu ilmu, maksudnya setiap benda kalau kita nak pastikan benda tu tepat, betul dan sebagainya, mesti dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Itu dekat ilmu, ilman dan yakin tadi tu, ilmu yang meyakinkan kita, ya, ilmu. Tapi kat ilmu kita ni, ilmu yang ada kepada kita ni, kalau kita nak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lain ilmu lah. Ilmu Allah dengan ilmu berdasarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Kalau kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ilmu itulah kita kena gali, kita kena cari, ya kan? Bukan ilmu lain, ya, ilmu yang Allah dah sediakan. Kalau kamu nak kenal Allah, maka ini dia dah yang terdapat dalam Allah beritahulah, kalau nak kenalkan aku, hari ini dia ilmu dia, kamu kena baca, kaji yang ini dan sebagainya. Berdasarkan kajian itu, ilmu yang akal diberikan kepada kamu, sebab kamu ni orang yang dikatakan orang yang terbaik daripada kalangan makhluk Allah, diberi akal, dan akal untuk berfikir, nak cari siapa yang sebenarnya, kepastian yang betul. Itu akal kita nak betulkan kepastian, nak yakinkan, ya. Sebab kalau kita tak dengan ilmu yang betul, kita tak boleh yakin, tak percaya, ya. Itu dia kata nak terbukti kepastian dia, nak pasti betul Tuhan, itulah Tuhan. Nak pasti betul itulah Tuhan, itu Allah, itulah Allah dengan hakikat yang sebenarnya begitu keadaannya. Apa dia ilmu? Maksud itu Islam tu dia tekankan tentang ilmu. Nabi Muhammad dia bagi wahyu yang pertama sekali berkaitan dengan ilmu lah, ya, Iqra. Iqra tu maknanya punca untuk nak mendapatkan ilmu, baca, kan? Baca, punca untuk nak mendapatkan ilmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, baca, ya, dengan nama Allah yang menjadikan, ya. Itu ilmu. Yang kedua dia kata, perbahasan yang kedua dia kata daripada istilah yang dikatakan mendapat ilmu tadi, berusaha untuk mendapatkan ilmu ni, itu yang pertama, untuk nak pastikan kepastian yang betul. Kemudian yang kedua dia kata pendapat yang buktinya memberikan kuat anggapan. Dia ada bukti yang mana kuat anggapan, dia belum terbukti lagi, dia berkuat anggapan dia anggap gini kan, baru kuat, kan, tepatnya dengan hakikat yang sebenarnya. Dia baru dia kata baru nak kata bukan nak kepastian lagi ni, baru dia kata kekuatan kepada anggapan, dia anggap begini, tapi nak menepati kepada keanggapan itu, ya, dengan hakikat, dengan tepat keyakinan itu dikatakan zon. Itu dalam kita belajar ada al-zon, satu ilmu, satu zon, istilah zon. Kemudian yang ketiga dia kata, yang supaya kamu dapatkan ilmu ini, mendapat yang buktinya memberikan hanya sangkaan yang lemah. Dia ilmu tu ada juga, ya, tapi dengan tujuan untuk nak mendapatkan, memberikan, katakan membuktikan hanya sangkaan yang lemah. Dia sangka, tapi sangkaannya itu tak tepat lah, ya, tak macam zon tadi, ya, maknanya dia lebih nak kepada banyak, kan. Maknanya yang sangkaan yang lemah lah, lemah dia pun was-was begitu, ya, tentang tepatnya dan hakikatnya sebenarnya, tentang hakikat yang sebenarnya itu dinamakan waham. Jadi kita kena ada ilmu yang berkaitan dengan zon, ya, berkaitan dengan waham, ya. Kemudian ada lagi dikata pendapat yang buktinya tu ilmu tidak memberi ketepatan, ya, dia tak boleh nak menepatkan adakah tepat atau tidaknya yang dinamakan itu, yang dikatakan yang Tuhan itu, Allah itukah dia kata, itu syak, dia katakan syak, benda yang syak,
ya, duk syak-syak je ini, begitulah keadaan ni. Itu tak boleh. Dalam bab i'tikad, nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, nak syak-syak tak boleh, nak waham-waham tadi pun tak boleh, nak zon pun tak boleh, tapi nak yakin. Yang yakin tu datangnya daripada ilmu yang tepat tadi. Kemudian pendapat yang keempat, pendapat yang keempat dia kata, yang kelima, pendapat yang terbukti tidak tepatnya, dia tak boleh tepat dengan hakikat yang sebenarnya, memang tak boleh lah, tak betul lah hakikat yang sebenar, dinamakan dia jahil. Itu jahil, tak tahulah jahil ni, kan? Dia tak tahu, nak agak sangkanya dia tak tahu, memang tak tahu langsung jahil, kan? Ataupun dia kata kejahilan, ya? Dan orang yang berpendapat demikian dinamakan jahil. Orang yang kalau dia begitu keadaan dia dikatakan jahil, ya. Sebab dia tak boleh meyakinkan tentang ketepatan yang sebenarnya Tuhan yang dia nak sembah. Sebab itu orang Arab Mekah tu dia kata jahiliyah, zaman jahiliyah. Jahiliyah tu benar, jahil dia untuk mencari Tuhan yang sebenar, Allah yang sebenar. Bukan dia jahil dari segi berniaga, dari segi kehidupan, dari segi bercucuk tanam, dia tak jahil, dia pandai, kan? Tapi dari sudut nak mencari Allah yang sebenarnya itu dia jahil. Bahkan terpesong langsung sembah berhala, tak sembah Tuhan. Itu dia katakan jahiliyah, itu jahil, zaman jahiliyah itu. Jadi Nabi SAW diutuskan, ya, untuk mengajak orang yang jahil ini supaya dengan buang kejahilan dia, beri ilmu kepada dia. Dengan ilmu tu boleh dia yakin bahawa siapa yang sebenarnya dia sepatutnya sembah, Tuhan dia yang sebenarnya, yang berhala tu kah, ataupun yang disebutkan Allah itu, Tuhan yang sebenarnya itu. Jadi itu bila dengan ilmu lah, itu baru asasnya tu, kan? Ilmu, kan? Ilmu tu antara ilmu-ilmu yang menjadi punca dikatakan dipercayai, iaitu diri Muhammad itu sendirilah yang diutuskan sebagai risalah, sebagai Rasul. Diri dia itulah. Sebab tu sifat Rasulullah tu dia sifat apa? Sifat Rasul, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Itu 4 sifat dia, kan? Jadi berdasarkan kepada 4 sifat itu, maka keyakinan pasti kepada apa yang disampaikan. Keyakinan itu pasti apa yang disampaikan, apatah lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran. Okey, ya, itu asas yang nak ceritakan, yang berkaitan yang dikata dalam ayat yang dikatakan berusaha mendapat ilmu. Jadi kalau kita ni berusaha mendapat ilmu, sebab Allah bagi akal kepada kita untuk kita berilmu. Bukan ada akal tak berilmu, akal. Jadi khalifah Allah di muka bumi ini iaitu kita lah, manusia. Apa tujuan kita diutuskan ke dunia ini? Untuk sebagai pembimbing, sebagai khalifah. Tujuannya apa? Untuk nak mengasahkan Allah, mengasahkan Allah, nak bagi tahu kepada sembahan yang sepatutnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja nak diceritakan tentang mentauhidkan Allah. Bukan selesai, tak selesai. Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada hari ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soal nak menyelesaikan tentang akidah menyembahkan Allah yang sebenarnya tak selesai sampai hari ini, kan? Walaupun tak selesai kita katakan, tapi peningkatan, maksudnya usaha-usaha yang dijalankan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in sampailah kepada hari ini, maksudnya berterusan benda itu. Dan berterusan itu bukan maknanya sampai setakat kita saja. Kita pun maknanya berterusan akan usaha ke arah untuk itu. Generasi kita, macam kita dulu, generasi kita siapa dia? Datuk nenek moyang kita. Maka dia sampaikan, ya, tak lari. Ya.
menyampaikan keadaan itu. Begitu juga kita hari ini akan berusaha ke arah untuk nak menyampaikan. Jadi usaha ni tak terhenti sampai kita mati, sebab dia sebagai satu ibadat juga, sebagai satu jihad, itu menegakkan ya kalimah Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Itu berdasarkan kepada ayat-ayat yang kita baca tadi, kan? Jadi pendapat yang pertama tadi tu yang mengatakan dituntut untuk dari segi dituntut untuk akidah kepercayaan dan juga untuk hukum hakam sedapat-dapatnya, dia kata mestilah berdasarkan kepada ilmu yang yakin daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Itu dari segi ya, maknanya untuk dari segi akidah ya, dan juga hukum-hukum yang yang tepat kita katakan, iaitu dengan kita katakan ilmu. Kemudian yang kedua dia kata, yang kedua tadi yang kedua sah dipakai hanya bagi menuntut hukum, menentukan hukum-hukum, tidak untuk akidah kepercayaan. Apa dia? Zon. Zon tu dari sudut hukum boleh, kan, nak menghukumkan sesuatu zon, kan, tapi dari sudut akidah tak boleh. Akidah satu tadi ya, yang satu saja, ilmu tadi ya, yang menentukan, yang yakin tadi itu, ilmu yang boleh meyakinkan itu yang boleh menentukan akidah yang sebenar. Kemudian dia kata, manakala dia kata yang ketiga iaitu waham ya, yang tak kuat artinya. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang ketiga, yang keempat ya, waham yang ketiga. Kemudian yang keempat syak ya, dia katakan. Kemudian yang syak itu tidak harus dipakai untuk apa-apa pun, lebih-lebih lagi yang keempat. Jadi maksudnya dalam bab nak tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala ni, tertolak zon, tertolak waham, tertolak syak, tertolak jahil. Maknanya dia berdasarkan kepada ilmu yang yakin, keyakinan, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam viewan. Okey, itu berkenaan dengan ayat tadi. Baik, kita masuk kepada hadis. Hadis ni an Abi Ma'badin an Abi Ma'badin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'az bin Jabal hina ba'asahu ila al-Yaman, innaka sata'ti qauman ahlal kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini hadis yang berkaitan dengan akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia kata dari Abu Ma'din, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal, sahabat masa Nabi lah ya, Mu'az bin Jabal juga seorang panglima perang yang hebat ya, Mu'az bin Jabal ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'az bin Jabal, kepada Mu'az bin Jabal, ahina ba'asahu ila Yaman, iaitu mengutuskan, ketika mana? Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam nak mengutuskan ke negeri Yaman, nak mengutuskan Mu'az ni ke negeri Yaman, dia nak hantar Mu'az ni pergi ke negeri Yaman. Kemudian apa yang dia kata kepada Mu'az? Innaka sayati qauman ahlal kitab, sebenarnya engkau akan sampai kepada suatu kaum ahli kitab. Kau sampai negeri Yaman, kau akan jumpa satu kaum di sana. Kaum tu iaitu kaum ahli kitab. Ahli kitab ni maksudnya kitab daripada kitab Zabur, Taurat dan Injil. Yang dululah kitab Zabur, Taurat dan Injil. Ni ada kata ahli kitab, orang-orang yang beriman dengan kitab itu ya. Dan kita pun beriman dengan kitab itu, kan?
Kemudian apabila engkau menemui mereka, bila kamu jumpa dengan mereka, kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, maka serulah mereka supaya mereka meyakini. Yakin. Serulah mereka supaya mereka meyakini. Jadi dengan ilmu lah yang boleh menyebabkan mereka yakin kan. Yang meyakini bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah. Ya. Fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawasanya sesungguhnya Nabi Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Iaitu itu yang Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal ketika dihantar Muaz pergi ke Yaman untuk nak berdakwah ataupun nak mengasahkan, nak minta orang-orang penduduk Yaman itu beriman dengan Allah, termasuklah ahli kitab. Sebab ahli kitab ni bila Muhammad tu Rasul yang terakhir, maka kitab-kitab tu yang dulu dah terbatal lah, dimansuhkan kan. Jadi Al-Quran itu memperbaiki kitab-kitab yang terdahulu, memenuhi kitab-kitab yang terdahulu. Maksudnya kitab yang boleh diguna disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Tertolaklah kitab-kitab yang lain. Tetapi ada di pada kalangan ahli yang kitab ni, orang-orang yang guna kitab itu tu masih menggunakan kitab itu. Itu dikatakan ahli kitab. Di mana kitab-kitab itu kadang-kadang bukan sebenarnya daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diubah, ada yang dipahamnya berbeza dan sebagainya kan. Jadi maka sebab itu dimansuhkan, dibatalkan kitab-kitab itu. Jadi yang boleh guna hanya kitab Al-Quran yang diutuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dari segi dakwah lah di sini kan. Dan kalau kita ingat sejarah Yaman ni sebelum Nabi, ya, Yaman ni berusaha untuk nak menarik seluruh penduduk Jazirah Arabiah tu, penduduk semenanjung Arab tu, supaya pergi ke Yaman. Kenapa pergi ke Yaman? Kerana nak mengembangkan perniagaan mereka dari segi ekonomi lah masa itu kan. Maksudnya mereka bijak lah ketika itu dari segi ekonomi, mengembangkan perniagaan mereka. Sebab mereka cemburu melihat Kaabah Mekah ketika itu tempat persinggahan para pedagang daripada rantau semenanjung tanah Arab itu kan. Jadi Kaabah itu merupakan pusat perdagangan, tempat orang berkumpul dekat situ. Jadi akhirnya dia berusaha ke arah, sampai raja ketika itu, Raja Yaman ketika itu, ya, menghantarkan tenteranya yang dipimpin oleh Abrahah untuk meruntuhkan Kaabah. Bila Kaabah itu diruntuhkan, tak ada lagi Kaabah, orang tak akan pergi ke Kaabah dan orang akan disuruh kepada orang supaya pergi ke Yaman. Dan di Yaman disediakan satu gereja lah, satu tempat nak beramal lah, nak beribadat yang sangat cantik lah dia buat dekat sana. Tarik kan. Kalau istilahnya, kalau Kaabah tu tempat penarikan pelancong gitu, atau orang datang ke situ, jadi maksudnya dia dah ada buat dekat Yaman ke situ. Tapi tak sampai juga hajatnya itu, dan akhirnya dia kirim tentera bergajah tu. Dalam surah Al-Fil menceritakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, menceritakan kan. Jadi itu sejarah lah. Masa itu Nabi tak dilantik lagi menjadi Rasul. Masa itu Nabi masih muda lagi kan. Mungkin kanak-kanak lagi ketika itu nak meruntuhkan Kaabah yang mana. Okey, ya, itu dari sudut Yaman lah. Maka sebab itu Nabi hantar Muaz bin Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Baik, berdasarkan kepada kitab ini kita tengok ada sikit masa lagi, ya, iaitu dia bahagikan kepada beberapa bahagian. Daripada hadis ini dia pecahkan beberapa bahagian. Yang pertama dia kata
bahagian tentang yang berkaitan dengan Islam berkembang dengan cara dakwah. Dia nak ceritakan kepada kita bahawa hadis ini juga nak menceritakan tentang Islam tu berkembang dengan secara dakwah. Macam Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Tu dakwah. Dia pergi ke, bukan duduk setempat, maksudnya dia pergi ke tempat lain. Pergi ke tempat lain. Macam orang, kalau ada orang meniaga tempat sendiri kan. Tapi dia pergi ke tempat lain. Maksudnya dia berdakwah pergi ke tempat lain. Berdakwah dari sudut nak mengembangkan tentang sembahan orang ketika itu, terutama penduduk di semenanjung tanah Arab tu, Jazirah Arab, Arabiah itu, maksudnya jangan sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah Allah sahaja, tak boleh sembah Allah selain daripada itu. Nak mengasahkan Allah, Jadi Muaz bin Jabal tu dihantar ke sana. Itu satu pecahan yang pertama. Yang kedua, dalam hadis juga nak ceritakan bagaimana pemilihan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang ditugaskan berdakwah. Jadi dalam hal baginda nak milih orang yang nak pergi ke dakwah itu, siapa dia? Apa kriteria dia, orang itu macam mana? Jadi pastilah ada pilihan-pilihan tentu yang akan dibincangkan nanti. Kemudian yang ketiga, dia kata dakwah Islam wajib disampaikan kepada umat manusia termasuk kaum Yahudi dan Nasrani. Walaupun mereka itu ahli kitab. Satu ketika itu kitab itu diturunkan kepada mereka, Taurat dan Injil kita katakan, itu orang Nasrani, iaitu orang Yahudi dan juga Nasrani tadi. Yahudi itu Yahudi, Nasrani ini mungkin Kristian, begitu. Taurat, Injil, itu Yahudi itu Bani Israel, dikatakan Bani Israel itu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nasrani itu diturun kepada Nabi Isa alaihi salam, Injil. Hari ini kita namakan dia Bible, kan? Bible. Pecahan daripada Injil itu Injil macam Injil Barnabas dan sebagainya, kan? Itu. Baik, itu. Dan pecahan yang keempat, dia kata asas agama ialah ma'rifatullah. Jadi nak mengenalkan Allah, ma'rifatullah, mengenali Allah. Jadi kita nak kenal Allah, asas agama yang sebenarnya mesti kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kita orang Islam, kita kena kenal Allah. Baik, kita tengok dalam huraian yang pertama, dia kata Islam berkembang dengan cara dakwah. Islam sebagaimana yang sedia maklum adalah agama yang berasaskan kepada i'tikad atau kepercayaan mengenai perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Allah tentukanlah dalam Al-Quran dan Rasulnya, Rasulnya iaitu hadis yang wajib dipegang teguh oleh setiap penganutnya. Jadi penganutnya yang beragama Islam, jadi mesti yakin bahawa Allah itu Tuhan yang disembah sebenarnya, kemudian Rasul itu sebagai pesuruh Allah, antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan itu berdasarkan kepada Al-Quran dari Allah dan juga berdasarkan kepada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita bincang seterusnya, kita tengok dari sudut dakwah. Dakwah hari ini orang gunakan medium dakwah, dakwah. Dia sebut dakwah ni, dia menyampaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang baiklah. Allah tak perintah yang tak baik, kan? Itu dikatakan dakwah, menyampaikan dakwah, macam menyampaikan Tuhan itu satu. Macam qul huwallahu ahad, kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, kata Allah itu satu. Kepada siapa? Kepada semua orang, kepada semua. Allah itu satu. Kan? Jadi disebut dakwah, menyampaikan. Ataupun dalam hari ini kita jumpa balighu anni walau ayah. Nabi kata, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Satu ayat.
Maksudnya ayat yang baik lah, ayat yang baik. Satu ayat daripada Nabi. Mana ayat Nabi yang tak baik? Semua ayat Nabi baik. Mana ayat-ayat Al-Quran yang tak baik? Semua ayat Al-Quran baik. Tak ada pendustaan dalam Al-Quran, tak ada pendustaan dalam hadis, kan? Semuanya betul, semuanya tepat, kan? Kita kata begitu. Itu dia kata dakwah, kan? Jadi bila sebut dakwah, mediumnya sangat luas. Hari ini kita dakwah itu terbahagi kepada dua istilahnya, iaitu dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Kalau kita dakwah bil hal, dakwah bil lisan ini kita kena balik kepada Nabi, ya, sebab Nabi ramai, Nabi sangat banyak, ramai. Nabi ni dia berdakwah juga, tapi dia tak dakwah bil lisan. Nabi dia berdakwah bil hal. Bila Nabi itu dilantik menjadi Rasul, kan? Nabi itu dilantik menjadi Rasul. Sebab daripada kalangan Rasul itu mesti daripada Nabi, bukan daripada kalangan orang biasa. Dia Nabi dulu, lepas tu baru dia naik kepada Rasul. Maka bila dia Rasul, maka dia ada dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan. Dia kena ajak orang bil lisan. Kena ajak. Kan? Macam kita ni, Allah bagi lisan, bagi kita kena ajak orang. Kalau dakwah bil hal ini, dia tak ajak, dia hanya buat. Orang tengok daripada apa yang dia buat. Itu dakwah. Dia tak ajak, dia buat saja. Macam dia tengok, macam orang duk ulang ke masjid, kan? Orang tu dia tak ajak pun orang datang ke masjid. Dia cukup waktu dia datang ke masjid, ya, balik semayang, ada program masjid dia datang. Itu dia tak begitu saja, kan? Dia tak pernah ajak orang, kan? Itu dakwah juga, tapi dakwah bil hal. Dakwah dengan kelakuan dia, ya. Dakwah yang kelakuan. Jadi maksudnya kita ni ada peranan masing-masing lah. Ada orang yang berperanan dakwah bil lisan. Macam saya bercakap ni, kan, dari sudut menyampaikan ilmu ni, ini kira dakwah, tapi dakwah bil lisan, dengan bercakap. Ada orang dia tak dakwah bil lisan, tapi dakwah bil hal. Dia berniaga, tu dakwah bil dakwah bil hal. Dia berniaga, ya. Berniaga secara Islam lah, maksudnya secara yang disyariatkan Islam, mesti bendanya betul, benar, dan tak boleh penipuan dan sebagainya, betul lah, ikut. Jadi tu dakwah dia. Tengok orang Islam berniaga, kan, tapi dia tak ajak orang pun, mari kita berniaga, buat macam ni, tak ada. Tapi siapa yang nak ajak? Orang yang boleh bercakap bil hal. Rasul lah, dia bercakap bil hal, kan, dia kena ajak. Tapi dia tak buat begitu. Nabi dia tak buat, Nabi dia tak ajak, dia buat saja. Dia hidup, dia cari nafkah dan sebagainya, begitu. Macam kita lah, kita, kan, yang datang ke masjid tak terlibat dengan nak pergi ke surau, nak mengajar dan sebagainya, tak terlibat. Itu dakwah juga. Kita berdakwah, dakwah bil hal namanya, ya, dengan kelakuan yang kita lakukan. Kita berniaga, dakwah. Berniaga kedai runcit, berniaga ada berniaga kedai motor dan sebagainya, kita kan, itu berniaga. Bagaimana perniagaan tu? Maksudnya berdasarkan kepada syariat yang ditentukan. Itu dakwah. Bila orang tengok saja, ini dakwah. Bila orang tengok, ini orang Islam berniaga begini, gini, kan, dakwah. Itu dikatakan bil hal. Jadi ini kalau hari ini kita nampak orang duk tekankan tentang dakwah bil lisan lah. Tiap-tiap masjid, tiap-tiap surau ada kuliah, kan, gitulah, dakwah bil lisan hari inilah. Tapi dakwah bil hal ni jarang sangat dibincangkan, ya. Dakwah bil hal ni maksudnya kita lah, orang yang tak terlibat dengan ini. Mungkin dari segi kehidupan kita berkebun, maksudnya ada orang berniaga, ada orang berkebun, ada orang mungkin macam-macam lah dia buat, kan, tapi buatnya itu berdasarkan kepada apa yang Allah perintah. Apa yang Allah perintah ni buatlah begitu. Jadi bila orang tengok, itu orang akan ikut dia ketika itu. Itu dia dakwah. Jadi dia dapat tarik dengan perbuatannya, itu menyebabkan dia diikuti, kan, itu. Okey, itu antaranya. Baik, saya nak sebut tu, saya ulaskan tentang dakwah tadi. Jadi hari ini, ya, 2 minit lagi. Jadi hari ini maksudnya kalau dakwah bil lisan ini sangat hebatlah.
Ya, dakwah bil lisan hari ni sangat hebat lah, maksudnya. Banyak medium yang main peranan lah. Ya, kalau dulu kita katakan radio, ya, mungkin ceramah-ceramah, mungkin dulu forum-forum perbincangan kan, kemudian TV kan. Hari ini bukan setakat TV saja, lebih lagi daripada itulah, telefon. Setiap orang, ya, setiap orang ada medium itu, ya. Cuma bagaimana digunakan untuk nak mendakwah diri kita, ya, nak mendakwah diri kita. Jadi bila nak mendakwah diri kita, maknanya kita jadi orang yang baik, maka kita mestilah cari sesuatu yang baik untuk, ya, untuk diri kita kan, itu. Jadi banyak ruang-ruang yang boleh, ya, kita gunakan hari inilah dari segi nak mendapatkan ilmu dalam hal-hal yang berkaitan dengan nak mengasahkan Allah Subhanahu wa taala kan. Ini hadis, ya, yang menceritakan kepada kita. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain ada disebut wa fi riwayati wal yakun awwala ma tad'uhum ila an yuhidu wallahu ta'ala, yuhidullahu ta'ala. Menurut satu riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah dakwah yang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka ialah dakwah supaya mereka mengakui keesaan Allah. Jadi yang pertama tu, dakwah yang pertama sekali mesti ajak orang tu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sebelum dakwah yang lain, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain pula dia kata, ni nak sambung sikit lagi kan, baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau nak mengajak mereka kepadanya ialah tunjang atau asas ibadat kepada Allah. Tu ada banyaklah, ada yang kata maksudnya keasaan Allah, kemudian nak ajak ibadat kepada Allah, ajak dia beribadat. Bagaimana nak beribadat? Percaya Allah, dakwahkan kepada Allah, kemudian keasaan Allah, kemudian ajak dia beribadat. Itu yang diperintahkan kepada siapa? Kepada Muaz bin Jabal, yang diperintahkan pergi ke Yaman untuk. Kita akan bincang lagi apa perkara-perkara yang mensabitkan Muaz bin Jabal tu dipilih dia untuk hantar ke Yaman. Kita akan sambung, tak sempat nak habis kan, kita akan sambung sebab yang mensabitkan itulah sebab-sebabnya. Dari segi dakwahnya ada sebabnya kan. Ciri-ciri orang yang nak pergi ke tempat tu mesti begini. Kenapa sana pergi orang lain, kenapa sini orang lain? Mesti ada sebab-sebab yang tertentu, ya, supaya dakwah itu berkesan. Bisa berhenti setakat itu, insya-Allah kita akan sambung lagi. Jadi kesimpulan yang kita dapat kat sini, pengajaran yang kita dapat di sini setakat inilah yang kita baca ini, maksudnya peranan dakwah itu, ya, letak kepada kita, setiap orang daripada kita. Maksudnya ada orang dia berdakwah bil lisan, ada orang dia tak boleh berdakwah bil lisan tapi dia berdakwah bil hal. Dia buat apa-apa saja yang berkaitan dengan yang boleh menegakkan syariat, kan? Misalnya dia berkawan baik, contohnya kan, itu dakwah bil hal kan, begitu. Sebentar sekat itu insya-Allah kita akan sambung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna tawwabin waj'alna minat tahirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah